Saya mendapat khabar bahawa akhirnya DAP menggugurkan timbalan Ketua Menteri saya, iaitu P. Ramasamy dari bertanding mana-mana kerusi untuk dalam pilihan raya di negeri Pulau Pinang. Saya rasa mungkin dalam keadaan begini, warga UMNO dan mereka yang menuduh macam-macam bolehlah tarik lapang dada. Artinya sekarang ni DAP pun sedar bahawa P. Ramasamy ini dia selalu mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menguris hati saya. Begitu juga Muhammad Army, siapa yang mau menyatakan mengeluarkan kenyataan berkenaan Muhammad Ali ini dia anggap kenyataan syaitan. Saya tak tahulah saudara, isu Muhammad Ali ini perlu dijawab. Dan bagi saya perlu ada pampasan. Itu saya bagi penjelasan saya. Saudara. Dan keputusan tersebut sekaligus menamatkan khidmat P. Ramasamy sebagai ahli luar negeri di Pulau Pinang yang dipegang selama 3 penggal. Dan saya rasa tak adalah lagi kali ini kita mendengar omelan warga daripada parti DAP yang menyentuh hati perasaan orang Melayu. Sudahlah saudara. Dan saya juga melihat saudara, bila saya katanya lah, ini belum lagi disahkan katanya hari ini dengan besok, tapi dalam perjalanan tadi saya melihat bahawa dalam keadaan begini untuk di negeri Kelantan kadang-kadang saya merasakan tidak ada kejujuran. Sebab kabarnya akhirnya bersapati PBM yang menyantuni parti BAS, mereka seolah-olah melukut tepi gantang saudara. Kerana cuma 6 kursi saja disediakan, diberikan, dihadiahkan kepada Parti Bersatu untuk bertanding. Itu yang saya katakan, kalaulah dulu UMNO bersama dengan Perikatan Nasional pun mengalami nasib yang sama. Besar kemungkinan di Kelantan PAS akan bertanding di semua kursi yang lain. Jadi UMNO bertanding kursi mana? 6 kursi itu bagi 2, dapat 3 saja. Berbeza sekarang. Saudara. PAS bertanding di 39 kursi saudara. PBM cuma 6 kursi itu di Kok Lanas, menurunkan saudara Kamarudin Makno. Gual Ipoh Bari Makno. Ini pun di Gual Ipoh ni pun menimbulkan persoalan macam-macam ceritanya. Calon kemudian Air Lanas, itu saudara Kamarudin Makno juga. Lepas tu Nenggeri, Paloh dan Bukit Bunga. Itu saya. Tapi PAS bertanding di 39 kursi. Pekalan Kubu, Kelaboran, Pasir Pekan, Wakah Baru, Kijang, Cempaka, Panco, Tanjung Mas, Kota Lama, Bunuk Payung, Tendung, Pengkalan Pasir, Meranti, Cetuk, Gual Ipoh. Itu juga yang ke-16, Apam Putra, Salu, Pasir Tumbuh, Demit, Tawang, Pantai Irama, Jelawat, Melu, Kadu, di Bukit Panau, Kemahang, Selising, Limbungan, Semerak, Gaal, Pulau Condong, Temangan, Kemuning, Kuala Balah, Mengkebang, Gucil, Manik Urai, Dabung dan di Galas, area Gua Musang. Itu saya. Artinya Parti Bersatu kalau benarlah kenyataan begitu 6 kursi saja, di mana artinya persahabatan? Berbeza dengan UMNO dengan keadilan saudara dan juga Parti Amanah. Jadi keadaan begini sebab itu menurut pada Nek Azmi, Nek Nazmi selaku pengarah pilihan raya untuk Pantai Timur di Terengganu sebagainya, dia kata tak mustahil Pakatan Harapan dan Barisan Nasional boleh mencapai kemenangan di Kelantan dan Terengganu. Dia kata biarpun keadaan sekarang ni mencabar nama pilihan raya negeri Pantai Timur, tentunya tidak mustahil untuk Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mencapai kejayaan saya. Cuma dalam warna-warni pilihan raya kali ini saya senyum. Sejauh mana benar tak tahu lagi, belum disahkan sebab kita kena tunggu tanggal 29 Julai, hari penamaan calon saya. Sebab warna-warni pilihan raya kali ini agak menarik apabila penyanyi dangdut kontroversi Baby Shima bakal bertanding sebagai calon bebas yang bakal berlangsung pada 12 Ogos nanti. Kawasan belum tahu lagi saya. Kerana dalam pilihan raya umum yang lalu kita ada juga selebriti macam Azman Ali. Bukan Azman Ali, adiknya Azwan Ali. Dia menentang abangnya. Kali ini Baby Shima. Berdangdut je lah nampak guys saya. Surah Awang Mayan dia kata Zaid terbaik. Bagi saya itulah keadaannya apabila satu dinamika politik yang disantuni oleh Presiden UMNO. Kita tak ada masalah. Kita ikhlas dalam persahabatan. Macam mana di Langkawi. Keadilan ambil satu, UMNO ambil satu. Kuah
Saya nampak itu Saudara Ahmad Fauzi. Katanya beliau berusaha untuk sebagai ahli perniagaan, sebagai bekas ketengan kerajaan. Dia yakinlah sebab dia mewakili Parti Keadilan akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Kuah. Kerana dia kata dia berbekalkan pengalaman selama 40 tahun jatuh bangun dalam politik. Saya insya-Allah saya rasanya 3 bulan nanti saya nak cari dia, saya nak pergi ke Langkawi saya. Jangan lupa saya sepanjang musim pilihan raya ini saya akan merantau ke beberapa kawasan, termasuklah kawasan Menteri Besar Kedah di Januari juga insya-Allah saya akan pergi. Dan Roy Pa, apa khabar saudara? Saudara Awang Mayan, Tuan Abdul Rahman, Tuan Islamat, selamat malam dari Besut, Terengganu. Saya ada di Terengganu sekarang, di Cukai. Jangan cukai saya saudara ya. Saudara Rizdan, saudara Nora Rashimah, BN terbaik selamanya katanya. Saudara Tabat. Jadi saya teman-teman semua tenang-tenangkan fikiran, kita tunggulah. Tinggal lagi berapa hari je lagi saya. Tinggal lagi 4 hari untuk countdown kita hari penamaan calon. Dan saudara, cuma di Terengganu dah mula musim hujan, ada hujan sikit. Teman-teman yang lain tu berhati-hati, khawatir, bimbang, jangan sampai pula ribut Missouri itu sampai ke negara kita ini saudara. Tenangkan fikiran. Saya minta maaf atas kelewatan ini. Mungkin besok juga mungkin agak kelewatan sebab saya ada hal nak berbual dengan calon daripada Cukai, Tok Rahim. Bila mengundang saya ke rumahnya, mungkin lewat. Mungkin saya buat live. Tapi rasanya saya pun rasa kalau sana saya nak buat live bersama dengan beliau. Bagaimanapun saya rasa sewajarnya lah waris pada keluarga 14 ini menuntut daripada pihak-pihak yang terbabit. Pertama, tutup maaf lah. Kerana kejadian begitu kesan dari politik. Yang kedua, perlu ada bayaran papasan. Sedangkan membina jambatan, laluan kereta api maut di Burma dulu pun, kerajaan Jepun ada mengeluarkan bayaran papasan berbilion ringgit. Sama dapat tak dapat, wallahu a'lam bisawab. Ini jelas kampung daripada Kampung Siung. Balik boleh cari saya kalau keluarga mereka. Saya maaflah saudara. Jadi setelah Faizal Abdul kita malam ni sempat berapa je lah boleh share. Pelik juga selalunya hari Isnin orang SKMM pro PN jaga tu sepulanglah saudara. Saya saudara Faizal Abdul, saya cuma beri pencerahan. Nak dengar tak dengar terpulanglah saudara. Begitu juga saudara. Saya juga menerima kiriman seorang teman saudara yang menceritakan tentang diskriminasi, kesan perbalahan antara Dr. Mahathir dan akhirnya apa berlaku di Kelantan saudara. Ini yang tulisan saya tak tahu tapi kabarnya begitulah. Kerana pada tahun 1990 apabila PAS menang di Kelantan, maka waktu itu Dr. Mahathir menubuhkan Jabatan Pembangunan Persekutuan untuk menafikan kepimpinan di PAS, kepimpinan PAS di Kelantan. Tapi bila hadir di stadium tu seolah dimaafkan semuanya. Bagaimana Jawatan Menteri Besar waktu itu tidak dilantik sebagai pengarah keselamatan di negeri Kelantan. Banyaklah persoalan saya. Soal macam mana bajet subsidi ditiadakan dan masih belum dapat dijelaskan saya. Sejauh mana benarnya Menteri Besar tidak lagi dijemput waktu itu, iaitu almarhum Tan Sri Nik Abdul Aziz. Tidak jemput dalam mesyuarat Menteri Besar dan sebagainya, katanya lah saudara. Dan ini keadaan cuma-cumanya bila tiba-tiba boleh duduk sepentas di stadium Sultan Muhammad di Kota Baru, boleh terhapus semua. Ini persoalannya saudara. Saya harus menimbulkan persoalan ini, perlu dijawab. Sama ada Tuan Guru Haji Hadi dan pimpinannya kena menjawab, Dr. Mahathir pun kena jawab. Bagaimana waktu PAS memerintah dulu Dr. Mahathir. Tapi selepas itu era Dr. Najib tak ada macam Datuk Anwar Ibrahim. Saya bukan nak puji saya. Bila jadi daripada menteri, apa aja permintaan dari Kelantan untuk pembangunan demi rakyat. Okey. Ada bantuan, bukan tak ada bantuan. Jadi kita mahu mengelakkan lagi saudara pemikiran yang jumud. Politik ni sudahlah, kita bukan bermusuh dengan semua rakyat saudara. Cuma sekarang ni tinggal 4 hari lagi saudara. Countdown untuk penamaan calon dan tinggal 18 hari lagi mengundi untuk 6 buah negeri di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, Terengganu, Selangor dan di Negeri Sembilan.